Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Selamat petang sahabat-sahabat semua. Kita bertemu dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-253 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Tuan Nur Rahim Sharif, Rohini Ani, Marwani Ahmad, Hardi Suhaimi, Habibah Abdul Aziz, Zimah Don, kemudian Tuan Haji Badrul, Rohini Ani, Ana Sukaimi, Fatimah Cikmat, Galik Spirit, Norazia Mukhtar, Wan Ismail Wan, Siti Jamilah Ahmad Isa, Syarina Osman, Aziza Iza, Hasliza, Ija Rahman, Elvira, Nur Jahan Karamdad, Yaya Lia, Ninda Anis, Rosna Nikiyah, Nur Wafim Nur, Sundar Jin, Hasyah Nun, Rahila Junid, Tumirah Damiri, Nur Hayati Sulaiman, Zaliha Kamaruddin, Kamaria Kamaruzzaman, Rozanah Aziz, Fauzan, Nurul Hidayat, Rukuma Yusof, kemudian Jamaliyah Manab, Nurfiza, Ummi Zaihadi, Laila Umar, Masriya Maria, Hajarah Zai, Nur Ahmad Darus, serta Salabiyah Sa'ad dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, terima kasih. Kepada yang mendoakan, moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Kita hari ini telah tiba pada muka surat 380. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Sebelum kita teruskan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk sahabat-sahabat bantu untuk sharekan, kongsi sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita masih lagi berada pada tajuk tentang zikir-zikir dan adab ketika mana bermusafir. Lalu kita masih lagi berada pada bab yang ketujuh, zikir dan doa ketika mana menaiki kenderaan. Sebelum daripada itu, kita telah belajar sunnah untuk meminta orang yang nak bermusafir agar mendoakan kita di tempat yang baik. Sebelum daripada itu lagi, pada bab yang kelima tentang meminta wasiat kalaulah kita nak bermusafir daripada orang-orang yang salih. Kemudian kita telah belajar zikir ketika mana keluar rumah, daripada salat, daripada ayatul kursi dan lain-lain. Dan hari ini kita nak sambung tentang doa menaiki kenderaan. Ini adalah riwayat yang ke-606. Riwayat yang ke-606 lebih kurang dengan riwayat 605 yang kita telah baca 2 hari yang lalu. Maka di sini Imam Nawawi menukilkan, kata Imam Nawawi, muka surat, saya minta sahabat-sahabat untuk bantu catat, muka surat 380, riwayat yang ke-606. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini, warawaina, dan kami telah meriwayatkan. Ini diambil daripada
Kitab Tirmizi dan Kitab Ibnu Majah bil asani sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih, juga daripada Abdullah bin Sarjis. Lalu perawi yang sama, Abdullah bin Sarjis adalah perawi pada riwayat 605. Cumanya riwayat 605 daripada riwayat Sahih Muslim. Maka di sini ada sedikit pertambahan pada awal doa. Maka Abdullah bin Sarjis berkata, apabila Nabi hendak bermusafir, hendak berpemergian, maka baginda membaca doa berikut. Lalu apakah doanya? Jom sama-sama sahabat ikut. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahal. Lalu bahagian pertama doa ini telah kita baca pada riwayat yang ke-604. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, anta, dikaulah, as-sahib, peneman, fis safar, dikala permusafiran. Waktu permusafiran engkaulah adalah zat yang pada waktu itu menjadi teman. Wal khalifatu fil ahal, dan dikau adalah penolong pada keluarga yang ditinggalkan. Lalu ketika mana permusafiran, bersendirian mungkin, pada waktu itu mungkin perjalanan yang jauh mungkin, tak tahu ujian apa, situasi apa, keadaan apa yang bakal dihadapi. Lalu kita serahkan kepada Allah, sebab Allah adalah zat yang bersama dengan kita waktu musafir. Keluarga kita yang kita tinggalkan mungkin pada waktu itu bersendirian, isteri dan anak-anak ataupun anak-anak, maka pada waktu itu kita serahkan juga kepada Allah. Sebab itu kita sebut wal khalifatu fil ahal, dan Allah adalah zat yang menjaga pada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian bahagian selepas itu lebih kurang sama dengan riwayat 605. Sama-sama sahabat ikut. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalab wa minal hawri ba'dal kaun wa min da'watil mazlum wa min su'il manzar fil ahli wal mal. Lalu kita minta perlindungan, Nabi minta perlindungan daripada 5 perkara. Maka yang pertama, minta perlindungan daripada bebanan, keletihan ketika mana bermusafir. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu, berlindung, bika, kepadamu, min wa'tha, daripada bebanan, daripada keletihan, as-safar, yang terhasil daripada permusafiran ini. Itu satu, kita minta daripada bebanan ketika mana permusafiran, keletihan ketika mana permusafiran. Yang kedua, wa ka'abatil munqalab, dan kita minta perlindungan daripada buruknya kembali, daripada benda yang tak elok yang kita lihat ketika mana kita kembali ke negeri kita, ke tempat kita, ke rumah kita. Kemudian kita minta yang ketiga, wa minal haur ba'dal kaun, dan kita minta perlindungan daripada tergelincir, daripada tersesat, daripada kita menjadi orang yang tidak baik, selepas daripada lurus, selepas daripada istiqamah, selepas daripada kita berada pada landasan yang betul. Lalu kita betul, tapi bila dah musafir, contohnya tinggal di negeri orang, maka kita tak nak kita ambil sifat buruk daripada negeri orang, budaya orang, cara orang, selepas daripada Allah telah beri petunjuk, Allah telah beri kepada kita petunjuk dan juga hidayah. Yang keempat, kita minta perlindungan daripada doa al-mazlum, orang-orang yang dizalimi. Dan yang kelima, kita minta perlindungan daripada buruknya pemandangan pada ahli keluarga dan juga pada harta. Maka perkataan yang ketiga tadi, wa minal hauri ba'dal kaun, maka di sini Imam Tirmizi ada sedikit kupasan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala,
Imam Nawawi berkata, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Seterusnya Imam Nawawi menyebut diriwayatkan juga dengan lafaz haur ba'dal kaur. Lalu kalau kita perasan pada riwayat 606 perkataannya wa minal haur ba'dal kaun, maka kaf waw nun dengan nun. Tetapi kata Imam Nawawi dalam sebahagian riwayat ianya datang dengan ra, kaur bukannya kaun. Lalu berkenaan tentang ini, sebab itu disebutkan, iaitu diriwayatkan al-kaun dengan nun dan al-kaur dengan huruf ra. Imam Tirmizi ketika mana mengupaskan mana satu yang betul, adakah dengan ra, kaur, ataupun dengan nun, kaun, kata Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, maka wakilahuma lahu wajhun. Kedua ini ada asal dia. Ada pada waktu itu dalilnya. Dua-dua betul. Dengan kaur, dengan ra, dan juga dengan kaun, dibaca dengan nun. Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala berkata, maksud daripada dengan nun ataupun dengan ra, qala yuqal huwa ar-ruju' minal imani ilal kufr. Maksud daripada perkataan wa minal haur ba'dal kaur, daripada bengkok, daripada berlindung daripada bengkok dan tergelincir selepas daripada lurus. Apa maksud dia? Maka maksud daripada kita minta doa perlindungan yang ketiga itu, maksudnya adalah kita nak minta agar tak tergelincir daripada keimanan kepada kekufuran. Kita tak nak dengan kita pergi musafir, pada waktu itu duduk di perantauan, maka pada waktu itu elok daripada ada iman menjadi kufur. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jaga. Ketika mana kita berada di perantauan, pada waktu itu kita bersendirian, pada waktu itu berlakunya sesuatu situasi, maka pada waktu itu daripada iman berubah menjadi kufur. Itu maksud wa minal hauri ba'dal kaun, dan berlindung daripada tergelincir kepada kepada benda yang tak elok selepas daripada berada pada jalan yang lurus. Ataupun pandangan yang kedua, maksud daripada wa minal hauri ba'dal kaur ataupun ba'dal kaun, tergelincir dari ketaatan kepada maksiat. Maka kita tak nak dengan permusafiran ini tujuannya adalah maksiat. Tak nak daripada permusafiran ini menjadikan kita melakukan maksiat. Al-'iyadzubillah. Maka itu dua tafsiran ataupun makna lebih detail tentang wa minal haur ba'dal kaun ataupun ba'dal kaur. Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan di sini adalah kembali daripada sesuatu keadaan kepada sesuatu yang lain dalam keburukan. Ini adalah penerangan Imam Tirmizi. Lalu sebab itu kata Imam Tirmizi, maksud daripada sini adalah ar-ruju' min syai'in ila syai'in minasyarr. Kita tak nak menjadi lebih teruk. Itu maksud permintaan kita kepada Allah wa minal haur ba'dal kaun. Maksudnya kita tak nak kembali daripada permusafiran tadi, daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih buruk, yang lebih maksiat, yang lebih tak baik pada waktu itu. Kemudian kata Imam Nawawi pada perenggan berikut, demikian juga pandangan para ulama yang lain. Mereka berkata, apa kata para ulama yang lain? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma'nahu birra wan nun jami'a ar-ruju' minal istiqamah aw ziyadah ila an-nuqs. Para ulama yang lain menyebut, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksud daripada sama ada perkataan kaun dengan huruf nun ataupun perkataan kaur dengan huruf ra, maka demikian juga dikatakan oleh para ulama yang lain, sama ada huruf ra ataupun nun, maka maknanya adalah sama, kembali daripada istiqamah. Maka maksudnya daripada istiqamah kembali kepada tak istiqamah. Itu maksud dia. Ataupun maksudnya bertambah kepada kekurangan. Maksudnya sebelum ni elok, pergi kepada kekurangan, kepada kurang
elok. Itu adalah maksud sama ada dengan nun ataupun dengan ra. Para ulama bahasa mengatakan, para ulama hadis mengatakan, riwayat dengan huruf ra diambil daripada perkataan bahasa Arab takwirul imamah, ataupun takwir maksudnya melipat. Ai laffa, takwir maksudnya talfif, maksudnya melipat. Lalu itu diambil daripada perkataan, maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaur maksudnya kembali ataupun pada waktu itu dilipat. Itu perkataan asal diambil daripada situ. Sedangkan riwayat dengan huruf nun diambil daripada perkataan al-kaunu, yang mana kata dasarnya adalah kana yakunu, yang memberi makna pada waktu itu ada, wujud. Seterusnya, perenggan terakhir, mana satu riwayat yang lebih banyak dalam hadis, adakah dengan nun ataupun dengan ra? Kita telah belajar dua-duanya betul. Maka daripada sudut lebih banyak, kata Imam Nawawi, riwayat dengan nun lebih banyak. Bahkan itulah riwayat yang masyhur, dan itu yang terdapat dalam manuskrip nuskah Sahih Muslim. Lalu riwayat dengan nun lebih banyak. Ini secara ringkas perbincangan perkataan al-kaun dan juga al-kaun. Seterusnya, Imam Nawawi membawa tajuk kalaulah bermusafir di lautan. Nak baca apa? Kalaulah bermusafir di lautan, maka apakah doa yang boleh dibaca? Maka Imam Nawawi mengambil istidlal, mengambil dalil daripada firman Allah pada surah Hud ayat yang ke-41, di mana Allah berfirman, waqala, dan berkatalah Nabi Nuh. Kepada siapa? Kepada pengikut-pengikutnya. Apa Nabi Nuh ucapkan? Naiklah kamu ke bahtera, irkabu, naiklah kamu, fiha, ke bahtera, naiklah kamu, masuklah kamu ke bahtera, sambil mengucapkan. Lalu Nabi Nuh suruh baca apa? Bismillahi majreha, dengan imalah, wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Maka apakah terjemahannya? Maka firman Allah, bismillah, dengan nama Allah, majreha wa mursaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Maka terjemahannya adalah bismillah, dengan nama Allah, majreha wa mursaha, yang mana bergerak dengan lajunya kapal ini dan berhentinya kapal ini. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, laghafurur rahim, pasti adalah zat yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Lalu ini adalah doa yang mana diambil daripada Al-Quran pada ayat yang ke-41 daripada surah Hud. Kejap lagi dibawakan pula daripada riwayat Ibnu Sunni. Maka sebenarnya bahtera, kapal, bermusafir di lautan, ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dibawakan ayat yang berikut daripada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-12, di mana firman Allah, wa ja'ala lakum minal fulk wal an'am ma tarkabun. Firman Allah, dan dialah, iaitu Allah lah, zat yang menciptakan sekalian makhluk yang pelbagai. Wa ja'ala lakum minat, dan Allah lah zat yang telah menjadikan untuk kamu. Lalu terjemahannya adalah daripada mengadakan, menjadikan. Dan Allah lah zat yang mengadakan bagi kamu, menjadikan bagi kamu, minal fulk, daripada kapal-kapal, wal an'am, dan daripada binatang ternakan, ma tarkabun, apa yang kamu dapat mengenderainya, menaikinya, dan pada waktu itu membawanya. Lalu ini adalah nikmat daripada Allah. Lalu sebab itu bila kita menaiki kapal, pada waktu itu kita mulakan dengan nama
Allah. Lalu ini dua ayat yang Imam Nawawi bawakan. Seterusnya Imam Nawawi membawakan riwayat Ibnu Sunni daripada Husain bin Ali radhiyallahu anhu, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amanul li ummati minal gharaqi idza rakibu an yaqulu." Sabda Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Sunni ini, umatku akan mendapat keamanan, keselamatan, kesejahteraan daripada tenggelam ketika mana mereka menaiki kapal. Lalu Nabi SAW bersabda, bila menaiki kapal akan selamat daripada tenggelam, akan selamat daripada pada waktu itu kapal tersebut karam. Bila? Apabila mereka mengucapkan ketika mana menaiki kenderaan dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ayat yang ke-41 daripada surah Hud. Dan juga doa yang kedua, ayat yang ke-67 daripada surah Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, sampai habis ayat. Lalu sabda Nabi SAW, maka bila menaiki kapal, maka pada waktu itu baca kedua-dua doa. Ianya akan menjadi asbab keselamatan, asbab keamanan. Ayat yang pertama adalah yang kita dah baca tadi, surah Hud, ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ayat yang kedua adalah daripada surah Az-Zumar, ayat yang ke-67. Lalu ayat ni kena baca sampai habis, sebab dalam kitab yang asal pada waktu itu disebut untuk baca sampai habis. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih idh qalu ma anzalallahu ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Lalu kena baca ayat ini sampai habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-ayah. Lalu ayatnya berbunyi, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maka kena baca ayat ini sampai habis. Sebab itu disebutkan dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah oleh Ibnu Allan, maka ayat ini al-ayah dibaca keseluruhan ayah, dibaca keseluruhan ayah. Lalu ini adalah riwayat yang ke-607. Kemudian kata Imam Nawawi dalam sebahagian riwayat Ibnu Sunni, tak ada perkataan idza rakibu. Amanul li ummati minal gharaq an yaqulu. Perkataan rakibu tak ada. Maka ini adalah doa. Sebab itu sebahagian orang dia membaca wa ma qadarullah ka qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Mengambil kias daripada riwayat ini, mengamalkan dengan riwayat ini. Bab yang ke-9. Lalu Imam Nawawi bawakan bab yang ke-9 nak menerangkan bila bermusafir banyakkan berdoa. Sunnah untuk memperbanyakkan doa waktu musafir. Kenapa musafir kena memperbanyakkan doa? Kerana riwayat yang berikut ini. Maka musafir digalak untuk memperbanyakkan doa. Maka kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Abu Daud, di dalam kitab Imam Tirmizi, Jami' Tirmizi, di dalam kitab Ibnu Majah, daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, bahawa Nabi SAW bersabda, sabda Nabi SAW, thalath da'awat mustajabat. Ada 3 jenis doa yang dikabulkan, mustajab. La syakka fihin, tidak ada keraguan pada mustajabnya 3 doa ini. 3 doa yang mustajab. Thalathu da'awat mustajab. Maka apakah 3 doa itu? Maka dalam riwayat yang lain datang dengan perkataan yang lain. Dalam riwayat ini datang dengan perkataan da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi pada waktu itu dikabulkan. Dikabulkan doa orang yang dizalimi. Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, dikabulkan walaupun pada waktu itu dalam keadaan dia orang yang tidak beriman sekalipun. Ini pandangan Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala. Da'watul mazlum,
doa orang yang dizalimi akan dikabulkan walau kafirah, walaupun dia tidak beriman sekalipun. Maka hati-hati daripada menzalimi sesiapa, kerana doanya adalah mustajab. Yang kedua, doa yang mustajab adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang bermusafir. Daripada ini Imam Nawawi letakkan tajuk bahawa musafir digalakkan, disunnahkan untuk memperbanyakkan doa. Sebab doa dia mustajab. Maka bila dia bermusafir, perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa bila bermusafir. Dan doa mustajab yang ketiga, wa da'watul walid, dan doa seorang ayah kepada anaknya, ala waladih, untuk keburukan anaknya, datang dengan ala. Lalu seorang ayah bila mendoakan keburukan untuk anaknya, maka pada waktu itu adalah mustajab. Doa bapa ala, bukan untuk, ke atas anaknya. Ala memberi makna mudarat, memberi makna pada waktu itu keburukan. Maka bila seorang ayah doakan keburukan untuk anaknya, maka pasti pada waktu itu adalah mustajab. Maka Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan. Dalam riwayat Abu Daud tidak ada perkataan ala waladih, hanya wa da'watul walid, doa seorang bapa. Sementara dalam riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah ada penambahan perkataan ala waladihi. Maka daripada sini kita belajar bahawa seseorang yang bermusafir itu digalakkan untuk memperbanyakkan doa. Lalu banyakkan berdoa, kerana itu adalah waktu yang mustajab berdoa. Seterusnya, bab yang ke-10. Imam Nawawi bawakan sunnah Nabi SAW, iaitu Nabi bila mendaki tempat yang tinggi ataupun berada di tempat yang tinggi, baginda akan bertakbir. Bila Nabi turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bila menurun, maka Nabi akan bertasbih. Maka bab yang ke-10 ini insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada petang ini. Kepada sahabat-sahabat yang mana ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruangan komen. Kita jumpa pada malam nanti jika diizinkan oleh Allah. Terima kasih semua insya-Allah. Jumpa lagi.